teruskan usaha kita pada malam ini. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan lagi untuk kali yang hampir ke-10 daripada siri pertama kita, dan insya-Allah pada malam ini seperti yang telah saya janjikan, kita akan membincangkan tajuk mengenai falsafah salat 5 waktu. Jadi sebelum itu saya mulakan dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga berdoa mudah-mudahan kita semua diberoleh rahmat dan keberkatan daripada Allah SWT. Didoakan kesejahteraan buat kita semua dan juga para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sama-sama baca seperti sebelum ini, sesi yang saya bawa iaitu bacaan daripada kitab Risalah An-Nur mengenai tajuk falsafah solat 5 waktu. Jadi saya telah paparkan skrin dan harapnya skrin ini dapat dilihat. Sekiranya tidak dapat dilihat, mohon ada yang dapat memaklumkan kepada saya. Okey, baik. Puan Nurul dan Puan Datin berada di luar. Baik. Terima kasih kerana menyertai dan hadir, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, baik. Adakah boleh dilihat skrin yang saya paparkan? Boleh. Baik. Kalau sebelum ini ada yang pernah hadir pada sesi sebelum ini, saya pernah ceritakan mengenai solat ataupun solat yang tidak menjemukan, di mana kita telah berbicara dengan nafsu diri kita sendiri, dan ilmu itu telah pun dibawa mengikut pendekatan Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi. Jadi Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi yang saya pernah ceritakan sebelum ini merupakan salah seorang daripada mujaddid pembaharu zaman yang diiktiraf di negara-negara Islam, yang mana beliau telah menghimpunkan ilmu yang telah pun Allah titipkan kepadanya mengenai kefahaman daripada ayat-ayat Al-Quran, lalu dikompilasikan menjadi tafsir Rasail An-Nur ataupun Risalah An-Nur, dan terdapat 6,000 muka surat. Jadi untuk memahami lebih lanjut siapakah pengarang kitab Risalah An-Nur yang akan saya bentangkan tajuknya pada malam ini, boleh rujuk kepada rakaman sesi lalu ataupun boleh lihat juga di link YouTube mengenai tajuk solat tidak menjemukan, Risalah Nur solat tidak menjemukan, dan saya boleh share dalam grup sekiranya ada yang ingin mendengar perbincangan mengenai solat tidak menjemukan. Jadi sambungan daripada perbincangan tersebut, satu aspek lain lagi tentang solat juga, iaitu falsafah 5 waktu solat fardu. Jadi insya-Allah melalui sesi ini kita akan cuba sama-sama melihat betapa hebatnya aturan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyusun solat kita ini sehari 5 kali dengan waktu-waktu tertentu yang berkaitan, kelak kita akan lihat berkaitan dengan pelbagai aspek kehidupan, sama ada itu aspek ketuhanan hinggalah aspek kehambaan. Masya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan tengok, dan kita mulakan dahulu dengan ayat Al-Quran, 2 ayat ini yang telah pun dinakalkan oleh Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi di permulaan babnya. Kerana tafsir kitabnya itu adalah kitab daripada tafsir Al-Quran, maka kebiasaannya Imam Sa'id Nursi akan memulakan dengan ayat-ayat Al-Quran mengenai tajuk-tajuk yang akan dikupasnya. Jadi mengenai falsafah salat ini, 2 ayat telah dipilih daripada surah Ar-Rum, iaitu ayat 17 dan juga ayat 18. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Yang bermaksud fasubhanallah, maka maha suci Allah, bertasbihlah kepada Allah, hina tumsuna, semasa kamu berada pada waktu petang ataupun malam, wa hina tusbihun, dan semasa kamu berada pada waktu subuh. Yang dimaksudkan dengan tasbih di sini ialah memuji kebesaran Allah melalui salat. Walahul hamdu, ayat yang berikutnya yang ke-18, serta pujilah Allah, dan baginya lah segala pujian, yang berhak menerima segala puji-pujian ini adalah Allah. Apa sahaja fis samawati, dari sekalian makhluknya di langit-langit, kerana langit-langit ni banyak kan, seperti yang kita sedia maklum. Wal ardi, bumi hanya satu, maka disebut sebagai singular al ardi.
Tetapi as-samawat plural, kata majmu'. Wa ashiyaw wa hina tuzhirun, dan pada waktu petang, dan bertasbihlah kepadanya serta pujilah dia pada waktu petang dan semasa kamu berada pada waktu zuhur. Baik, jadi di sini saya rasa ada sedikit teknikal penterjemahan di sini. Kalau kita tengok tumsuna tadi adalah petang, manakala asyian adalah malam. Sebab itu kita panggil solat malam, solat adalah solat Isyak. Jadi di sini sebenarnya kalau puan-puan perasan, ada himpunan waktu-waktu solat yang diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula dengan tumsuna, solat petang, al-asr, tusbihun, solat subuh. Kalau tengok dari segi jamnya, kedudukan solat asar dan solat subuh ini hampir sama. Kan? Kemudian asyian, solat isyak, wahina tuzhirun, dan juga ketika zuhur. Jadi di sini asar itu asyian juga ada merangkum di situ maghrib. Jadi solat itu sebenarnya 5 kali sehari. Bukan seperti dakwaan setengah pihak hanya 3 kali sehari sahaja. Okey, baik. Kita tengok di sini. Hikmah pengkhususan solat pada 5 waktu yang telah ditentukan itu. Kalau kita perhatikan, ini dia perjalanan matahari kita pada setiap hari, dan dalam setiap perjalanan matahari itu ada solat-solat yang ditetapkan untuk dilaksanakan pada waktu itu. Dan sebenarnya itu adalah terkandung dalam rahsia solat 5 waktu. Jadi kalau kita perhatikan, kita mula daripada sebelah kanan. Apabila matahari berada di ufuk timur, kan akan tibalah matahari waktu subuh, dia akan turun ke bawah. Kalau kita tengok kan, bumi ni kan ada kitarannya, kita kan berputar mengelilingi matahari, dan matahari juga berputar pada orbitnya sendiri, kan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari itu bergerak dengan sangat laju di tempat orbit yang ditetapkan baginya. Maknanya Allah dah sebut dalam Al-Quran surah Yasin bahawa matahari itu juga bergerak, dia tidak duduk diam dan statik begitu sahaja. Jadi matahari waktu subuh itu ketika berada di ufuk timur. Kemudian akan tiba bila matahari turun lagi ke bawah menjadi matahari waktu imsak. Apabila kita hendak sahur, akan ada satu tempoh bertenang kan antara isyak dan juga subuh, disebut sebagai waktu imsak. Kemudian bergerak matahari itu ke arah timur, ke arah barat, disebut sebagai matahari waktu isyak. Kemudian apabila dia bergerak matahari waktu maghrib, dia ke arah barat. Apabila matahari itu berada di posisi barat, maka dia akan jadi waktu maghrib. Jadi ini pusingan dia kan. Okey, kita tengok pula waktu asar, ya, kemudian waktu zuhur, dan waktu istiwa itu adalah yang betul-betul tengah hari, pukul 12 tengah hari. Itu yang sangat panas ya. Ini terbalik gambar ni, dia pusing daripada kanan kan. Selepas saya sebut tadi, waktu imsak, waktu subuh, waktu syuruk. Apabila matahari berada di ufuk timur akan jadi waktu syuruk, kemudian naiklah lagi matahari di pagi hari menjadi waktu duha. Daripada waktu duha, apabila matahari terpacak di atas kepala, dia dinamakan sebagai waktu istiwa, dan di situ disebutkan waktu yang sesuai bagi kita untuk melaksanakan tidur sunat qailulah. Hanya beberapa minit tapi insya-Allah akan mengembalikan tenaga kita. Kemudian selepas istiwa barulah ke waktu zuhur. Maaf ya, tadi Ustazah dah terbalik. Ustazah ke kiri dulu, sepatutnya dari kanan. Kemudian daripada waktu zuhur, apabila matahari semakin turun menuju ke arah ufuk barat, masuklah waktu asar, dan daripada waktu asar, apabila turun lagi matahari, sampailah dia ke waktu maghrib. Dan di sebelah malam, tibalah waktu isyak, gelap, dan di situ ada satu tempoh rehat yang disebutkan sebagai tempoh kita tidur, seperti yang ada di dalam Al-Quran. Telah Allah jadikan malam dan siang itu, malam adalah waktu rehat bagi manusia dan siang adalah waktu untuk bekerja bersungguh-sungguh. Jadi di situ kita lihat bahawa peredaran masa kita setiap hari ini, Allah telah tetapkan tempoh rehat bagi spiritual kita. Allah berikan kita tempoh untuk memperolehi
tenaga bagi mengembalikan kekuatan rohani kita yang kemungkinan dan pastinya akan ada tempoh-tempoh keletihan apabila dia bangun dari pagi hari, bekerja sepanjang hari sehinggalah ke malam hari. Maka tempoh-tempoh ini ibaratnya adalah santapan rohani bagi kita, insya-Allah. Boleh rujuk semula mengenai keperluan solat sebagai santapan rohani latifah rabbaniyah kita melalui slot solat tidak menjemukan daripada kitab Risalah Nur yang lalu yang dihadiri oleh sebahagian daripada kita. Baik, bagi yang ingin menonton short minta maaf ganggu Tatin dengan ada seorang Susana tak dapat masuk. Okey, baik. Saya masuk ke sini. Boleh, saya dah cuba boleh minta dia request lagi, sekali lagi. Okey, boleh. Maaf ya, doktor. Tak apa. Saya ingatkan dia automatic masuk. Okey, tak apa. Boleh bagi tahu dia. Nanti saya bila dapat notification saya akan add dia. Okey. Baik, dah masuk semua? Okey, terima kasih doktor. Sama-sama. Dah dapat masuk ke? Boleh. Dah. Wah, alhamdulillah. Okey, baik. Bila saya teruskan ini boleh nampak ke skrin? Boleh. Okey. Jadi setiap satu waktu solat ialah permulaan perubahan yang penting. Kita akan tengok nanti kalau yang apa kita dah nampak sebentar tadi, memang setiap waktu solat melambangkan perubahan peredaran matahari. Dan kita akan lihat lagi, ada lagi falsafah dalam setiap waktu solat itu melambangkan permulaan kepada perubahan yang penting. Apakah perubahan itu? InsyaAllah kita akan baca. Kemudian yang kedua, setiap satu waktu solat ialah cermin tasarruf ilahi, iaitu pelaksanaan urusan Allah yang agung. Bagaimana Allah menguruskan kehidupan ini, bukan sahaja alam semesta yang diuruskan oleh Allah, namun makhluk-makhluknya, terutamanya kita sebagai khalifah Allah juga akan terkait dengan pengurusan Allah ini. Tasarruf ilahi, iaitu pelaksanaan urusan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dah boleh masuk? Kalau tak boleh bagi tahu ya. Baik. Kemudian maka solat yang bermakna, kita teruskan tadi, solat yang bermakna ada poin yang ketiga, ya, tempat pemantulan ihsanat kulliyah ilahiyah, iaitu anugerah Allah yang menyeluruh. Jadi kalau kita perhatikan peredaran solat 5 waktu itu, pada setiap waktu solat ada ihsanat kulliyah ilahiyah, ada anugerah Allah SWT yang menyeluruh kepada seluruh umat manusia, bahkan makhluk-makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka solat yang bermakna memperbanyak lagi tasbih dan ta'zim kepada Al-Qadir Zuljalal. Tasbih ni memuji Allah, ta'zim maksudnya membesarkan Allah. Seperti mana kita maklum dalam solat kita berkali-kali kita melafazkan Allahu Akbar yang bermaksud Allah Maha Besar. Jadi Allah itu juga disebut sebagai Al-Qadir yang maha berkudrat, yang maha berupaya. Zuljalal yang memiliki segala kemuliaan. Itu adalah sebahagian pada nama Allah. Sebab itulah kita mentasbih dan juga kita mentakzimkan, membesarkan Allah serta kesyukuran dan pujian di atas nikmatnya yang tidak terhitung, yang telah terhimpun di antara dua waktu, pada waktu-waktu tersebut telah diperintahkan. Maksud pujian kesyukuran tadi adalah apabila kita melafazkan Alhamdulillah. Jadi kalau kita perhatikan di dalam solat kita ada ketiga-tiga elemen, iaitu tasbih, tahmid dan juga melafazkan Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Semua dah masuk ya? Kalau ada yang belum boleh maklumkan. Okey, kita tengok yang seterusnya. Untuk memahami secebis makna yang halus dan dalam ini, dengarilah 5 nuktah ataupun keterangan ini bersama nafsuku.
Jadi puan-puan yang hadir pada risalah kita yang sebelum ini mengenai solat tidak menjemukan, saya telah kongsikan bersama-sama bagaimana Imam Sa'id Nursi telah didatangi oleh seorang lelaki yang lebih tinggi pangkatnya, lebih banyak usianya, lebih besar fizikalnya dan lebih berkedudukan dari sudut kemasyarakatan, dan orang itu telah mempertikaikan mengapa kita perlu solat 5 kali sehari, kerana ianya sesuatu yang membosankan, sesuatu yang menjemukan. Kemudian saya telah baca bersama-sama pada waktu itu bagaimana Imam Sa'id Nursi berbicara dengan nafsunya sendiri untuk memahami hakikat benarkah solat itu menjemukan, dan Alhamdulillah kita semua telah sama-sama mendapat manfaat bahawa benar yang manusia itu akan ada di dalam hatinya rasa jemu melaksanakan salat, tetapi sebenarnya rasa itu datangnya daripada nafsu. Jadi untuk siri kali ini dia ada kaitan dengan sebelum ini. Apabila kita berbicara tentang 5 noktah keterangan mengenai salat ini, dia seolah-olah kita berbicara bersama dengan nafsu kita. Kita kena bawa nafsu kita bersama-sama supaya kita dapat benar-benar menghayati apakah yang tersurat dan apakah yang tersirat, insya-Allah. Jadi kita bawa hati kita, bawa akal kita dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita lihat nuktah yang pertama. Jadi pada kali ini insya-Allah mungkin kita tidak akan dapat habiskan kelima-lima nuktah, dan insya-Allah kita akan sambung lagi dengan siri kedua falsafah solat pada masa-masa yang akan diizinkan nanti. Berselang-seli dengan Dr. Sofia. Jadi nuktah pertama, kita tengok makna solat, hakikat solat yang kita laksanakan ada yang 4 rakaat, 3 rakaat dan 2 rakaat ini ada 3 makna. Yang pertama sebenarnya kita mensucikan Allah dengan lafaz Subhanallah, Maha suci Allah. Kemudian yang kedua, mengagungkan Allah dengan lafaz Allahu Akbar. Dalam solat kita berapa kali kita baca Allahu Akbar? Kan? Berapa kali kita baca subhanallah. Begitu juga dengan alhamdulillah, iaitu makna yang ketiga, mensyukuri Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tengok makna-makna ini, iaitu mensucikan Allah dengan mengucapkan subhanallah melalui perkataan dan perbuatan terhadap sifat jalalnya, kebesaran. Cuba kita tengok, bila kita mensucikan Allah, menyedari keagungan dan kehebatan Allah, bila kita lafazkan subhanallah, bilakah kita melafazkan lafaz ini? Iaitu ketika kita rukuk. Jadi dari sudut perkataan kita mensucikan Allah, dari sudut perbuatan kita rukuk. Begitu juga dengan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ini kan bacaan-bacaan yang kita sebutkan di dalam salat. Jadi secara lafaznya kita melafazkan subhanallah, secara perbuatannya kita tunjukkan dengan rukuk dan juga sujud. Hakikatnya sebenarnya kita sedang mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang menjadikan sekalian makhluk ini yang selayaknya disucikan, dan tiada siapa pun yang suci sesuci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apabila kita melafazkan Allahu Akbar, bermakna mengagungkan Allah, solat juga bermakna mengagungkan Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar melalui lafaz dan amalan terhadap sifat kamalnya, iaitu kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan apabila kita takbir kan, lafaz Allahu Akbar ni kita sebutkan ketika takbir. Setiap takbir itu dimulakan dengan Allahu Akbar. Maka kita lihat secara lisan lafaznya kita sebut Allahu Akbar, mengagungkan Allah, dan secara amalannya kita mengangkat tangan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya kita mengagungkan Allah dengan dua-dua, dengan lisan, dengan perbuatan, dan tentunya dengan hati kita. Dan yang ketiga, apabila kita mensyukuri Allah, kita mengandungi makna juga bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah melalui lisan, tubuh badan dan hati terhadap sifat jamalnya, iaitu keindahan Allah SWT. Masya Allah. Jadi apabila kita dapat melaksanakan salat dengan penghayatan kepada tiga-tiga perkataan ini, ketika kita melafazkan Alhamdulillahirrabbilalamin, kita lafazkan bukan saja dengan lisan, tetapi tubuh badan kita juga berdiri dengan tegak,
khusyuk menghadap kiblat, menundukkan pandangan dan melafazkan dengan sepenuh hati bahawa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala terhadap segala sifat jamal keindahan Allah Subhanahu taala. Bahkan solat ini juga disyariatkan oleh Allah Subhanahu taala sebagai suatu keindahan. Puan-puan perhatikan, manakah solat, manakah ibadah yang lebih indah daripada ibadah solat kita? Adakah jenis bentuk penyembahan dan pengabdian kepada Tuhan yang lebih tersusun dan rapi selain daripada solat kita, puan-puan? Kita perhatikan, adakah di rumah-rumah ibadah lain manusia berada dalam saf yang sama, menghadap kiblat yang sama, diimamkan oleh seorang imam? Semuanya adalah tanda-tanda keindahan, jamal, cantiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lafazkan alhamdulillah itu dengan segenap perasaan kita di samping menghayati segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Baik, jadi apabila kita melihat aspek-aspek tadi, kita sedari bahawa dalam solat kita ada 3 benih. 3 benih asas. Kenapa namanya benih? Kerana daripada situ akan tumbuh menjadi pohon dan kelak akan menjadi tempat yang melindungi dan menaungi kita. Apabila kita berada di akhirat kelak di alam barzakh, kita akan terpelihara daripada kesusahan dan kepayahan hidup di alam kubur kerana adanya salat kita. InsyaAllah kita akan sebut nanti. Jadi ibaratnya tasbih, tahmid, takbir. Tasbih itu apa dia? Subhanallah. Tahmid apa dia? Tahmid itu apa? Siapa nak jawab? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan takbir. Apakah takbir? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi lafaz subhanallah, alhamdulillah dan Allahu Akbar ini adalah benih-benih dalam salat kita. Kita akan temui ketiga-tiga benih ini dalam setiap rakaat yang kita laksanakan. Dalam setiap rukun yang kita dirikan ketika kita salat. Okey, baik. Itu noktah yang pertama. Kita lihat pula noktah yang kedua. Makna ibadah itu ialah daripada solat sebenarnya bermaksud ibadah. Apakah dia maksud ibadah salat? Iaitu hamba melihat kekurangan, kelemahan dan kefakiran dirinya sendiri di hadrat ilahi, lalu bersujud dengan ketakjuban dan kasih sayang di hadapan kesempurnaan rububiyah, kudrat samadaniyah dan rahmat ilahiyah. Maksudnya apabila kita solat sebenarnya, kita melihat kekurangan, kelemahan dan diri kita sendiri. Kita ini serba kurang, serba tidak cukup, banyak aspek tidak sempurna dan kita menyedari hakikat ini, lalu kita sedar dan kita hayati bahawa kita adalah seorang hamba. Ketika kita salat, terutamanya apabila kita sujud dengan menghadirkan perasaan kekurangan ini, perasaan ketidaksempurnaan ini kerana keadaan kita sebagai seorang hamba Allah. Kita juga adalah lemah, daif. Manusia itu lemah. Siapakah di sini, siapakah di dunia ini yang berani mengaku bahawa dirinya kuat, gagah perkasa? Bahkan Fir'aun yang satu ketika dahulu mengaku dirinya sebagai Tuhan kerana tidak pernah sakit sama sekali. Akhirnya ketika sedang tenggelam kelemasan di dalam lautan, dia mencari Tuhan. Dan ketika itulah dia beriman kepada Allah. Ketika itulah dia meminta pertolongan daripada Allah agar diselamatkan daripada lemas di lautan dalam. Namun di situ waktu taubat sudah pun terlewat. Jadi manusia itu lemah dan kalau kita fikirkan kelemahan kita sangatlah banyak, tidak terbatas. Lalu di waktu solat inilah kita panjatkan atau kita sandarkan segala kelemahan itu kerana hakikat diri kita sebagai hamba dan kita sedang sujud kepada Allah yang Maha Mencipta. Dan kefakiran, manusia juga fakir. Manusia ini sentiasa berhajat kepada perkara-perkara yang melengkapkan kehidupannya. Namun kita sentiasa tidak dapat mencukupkan segala keperluan kita kerana hakikatnya kita adalah fakir. Kita boleh berusaha untuk mendapatkan yang asas, yang boleh memenuhi keperluan-keperluan asas, namun kita masih lagi berhajat kepada perkara-perkara lain yang melengkapi kehidupan kita. Siapakah yang tidak pernah melalui masalah di dalam hidupnya?
Dan siapakah yang tidak memerlukan penyelesaian kepada masalah itu? Inilah hakikat kita sebagai fakir. Kerana kita sedar kita adalah hamba, maka kita merasa bahagia kerana kita mempunyai Allah Subhanahu Wa Taala tempat kita sandarkan kelemahan, kekurangan dan kefakiran kita. Lalu kita mengharapkan pertolongan, bantuan dan juga kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah indahnya salat itu menjadi noktah kedua. Kita meletakkan diri kita ini sebagai seorang hamba yang memerlukan Allah. Lalu kita sujud. Kita sujud dengan rasa takjub kepada Allah SWT, kepada kebesaran, kehebatan, kekuasaan Allah yang maha luas itu, yang tidak terjangkau oleh panca indera kita, dan juga kasih sayang di hadapan kesempurnaan rububiyah. Apabila kita sujud, kita mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang maha sempurna. Tuhan yang tidak pernah lokek dengan curahan kasih sayang dan cintanya pada hamba-Nya. Maka ketika kita sedang sujud itulah kita mengharap dan mendambakan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kudrat Allah yang sarmadaniyah, yang kekal abadi, yang tidak pernah luput dari zaman dan akan ada selama-lamanya, serta kita juga mengharapkan salat kita ini beroleh rahmat ilahiyah. Rahmat di sini kasih sayang, kemurahan, ya, kenikmatan yang kita peroleh pada Allah, sehingga kan kita mengharapkan juga masuknya kita ke syurga Allah adalah dengan rahmat kasih sayang Allah SWT. Dan manusia tidak akan masuk ke syurga hanya semata-mata dengan amal baiknya sahaja, kerana tidak akan sama seimbang dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, tetapi kita masuk ke syurga Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Baik, sekarang kita lihat pula noktah yang ketiga daripada falsafah solat 5 waktu. Sebagaimana insan ialah suatu misal yang dikecilkan bagi alam besar ini, dan surah Al-Fatihah yang mulia ialah gambaran yang bercahaya bagi Al-Quran yang suci ini, maka begitulah juga solat. Jadi, apabila manusia membayangkan dirinya, kita melihat posisi diri kita, kedudukan kita daripada alam yang sangat besar ini, alam semesta yang sangat luas ini. Kalau diperhatikan astronot apabila berada di luar angkasa, angkasawan itu melihat bumi ini teramat kecil. Apatah lagi jika hendak melihat si fulan dalam rumah itu, tentulah tidak kelihatan sama sekali. Hakikatnya demikianlah kita ini adalah suatu entiti yang sangat kecil, yang sangat mikro dalam suatu alam yang sangat luas ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi insan adalah suatu misal yang dikecilkan bagi alam besar ini. Begitu juga apabila kita melihat surah Al-Fatihah yang kita baca dalam solat kita. Surah Al-Fatihah yang mulia ialah gambaran yang bercahaya bagi Al-Quran yang suci ini. Maka begitulah juga salat. Jadi kalau dalam hidup alam semesta ada seorang manusia kecil bernama kita, ya, dalam Al-Quran ada surah Al-Fatihah yang seolah-olah menjadi cahaya kepada seluruh Al-Quran, maka demikianlah juga solat itu. Apakah solat? Ia merupakan suatu intisari nurani yang syumul bagi semua jenis ibadah dan peta suci yang mengisyaratkan kepada warna-warna ibadah bagi semua jenis makhluk. Kalau kita lihat solat, rupanya solat itu berkaitan dengan segala jenis ibadah yang ada di dalam kehidupan kita. Itu insya-Allah perbahasannya akan dibincangkan sama ada pada penghujung sesi kali ini ataupun pada siri yang kedua, kerana perbahasan falsafah solat ini agak panjang. Jadi kalau kita perhatikan, rupa-rupanya solat berkait dengan segala ibadah dalam kehidupan harian kita, termasuk ibadah-ibadah umum dan juga ibadah-ibadah khusus. Yang baik, insya-Allah kita akan tengok dulu noktah yang keempat. Puan-puan perhatikan jam yang bergerak tu. Jam ini ada jarum saat, ada jarum minit dan juga ada jarum yang menunjukkan jam. Jarum ini akan bergerak dan berpusing mengulangi tempat yang sama. Walaupun pergerakan mereka tidaklah beriringan ketiga-tiganya serentak, maknanya tidaklah tiga-tiga tu direction yang sama, mereka pergi ke direction yang berbeza seperti yang kelihatan di dalam gambar. Tetapi ketiga-tiga jarum ini akan melalui tempat yang sama.
Dan ketiga-tiga jarum ini mempunyai fungsi yang saling berkaitan, kan? Dan tidak dapat dipisahkan di antara satu dengan yang lain. Kita semua jam memerlukan kepada tiga-tiga jarum ini. Jadi, mari kita baca bersama noktah yang keempat. Sebagaimana jarum-jarum jam mingguan yang menghitung semua saat, minit, jam dan harinya menjaga satu sama lain, menggambarkan satu sama lain dan mengambil kedudukan satu sama lain, demikianlah juga alam dunia ini yang merupakan jam besar Allah Ta'ala. Jadi kita tengok alam dunia ini ada putaran siang dan malamnya mengira saat, tahun-tahunnya mengira minit, peringkat umur insannya mengira jam dan pusingan umur alamnya mengira hari. Ia menjaga satu sama lain, menggambarkan satu sama lain, mengambil kedudukan satu sama lain dan mengingatkan satu sama lain. Jadi demikianlah kita lihat solat juga demikian. Antara setiap waktu itu akan ada saling keterkaitannya dan akan ada saling mengaitkan dengan antara yang satu solat dengan yang lain. Ia juga menggambarkan satu dengan yang lain dan ada kedudukan antara satu dengan yang lain. Demikianlah peralihan waktu dalam kehidupan kita, meningkatnya usia kita, pergantian siang dan malam sehingga akhirnya akan berakhir dengan hari kiamat kelak. Baik, kita tengok insya-Allah ini yang terakhir untuk malam ini. Sebelum kita pergi ke sesi soal jawab insya-Allah. Kita tengok, kita mulakan dengan waktu subuh. Waktu subuh sehingga terbitnya matahari menyerupai dan memperingatkan permulaan musim bunga. Detik-detik kehadiran manusia dalam rahim ibu. Sekarang kita bayangkan negara-negara yang mempunyai 4 musim. Ya, kita akan lihat bahawa apakah yang paling indah sebelum musim bunga ni. Yang paling indah musim bunga kan, tapi sebelum musim bunga ni adalah permulaannya, iaitu waktu subuh. Jadi kalau kita ibaratkan dengan diri kita pula, kita tengok detik-detik kehadiran manusia dalam rahim ibu apabila seorang ibu itu diberi perkhabaran bahawa dia sedang mengandungkan anak. Serta hari pertama daripada 6 hari penciptaan langit dan bumi. Apabila kita kiaskan pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta alam semesta ini, maka kita akan kenang, kita akan ingat bahawa Allah menciptakan bumi ini dan seluruh alam semesta dalam 6 hari. Fi sittati ayyam, ya, seperti mana disebutkan di dalam Al-Quran. Fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Ya, Allah ciptakan segala alam semesta ini dalam 6 hari kemudian beristiwa di atas arasy-Nya. Kemudian mengingatkan urusan-urusan ilahi yang terdapat padanya. Jadi apabila kita kenang solat subuh ini seperti solat subuh sehingga terbitnya matahari menyerupai dan memperingatkan permulaan musim bunga. Sebab subuh ni kita belum nampak apa-apa lagi kan. Kalau bunga ni kita nampak dia tumbuh mekar kan. Kalau subuh ni dia masih agak gelap, kita belum nampak lagi. Begitu juga bayi di dalam rahim, kita tahu mengandung ada bayi dalam rahim ini tapi kita belum dapat lihat lagi bayi itu. Subuh pun masih gelap kan, belum ada matahari. Kemudian begitu juga Allah SWT menciptakan alam ini dalam 6 hari. Itu adalah hari pertama, memang kita tak nampak proses penciptaan tersebut. Kita tak tahu bila. Tapi proses itu pasti memang terjadi dan kita telah melihatnya sekarang ini. Dan ia mengingatkan urusan-urusan Allah. Itu waktu subuh. Itu waktu subuh. Nanti kita akan tengok waktu zuhur. Waktu zuhur menyerupai dan mengisyaratkan pertengahan musim panas. Kesempurnaan masa muda. Jadi Masya Allah, tadi subuh permulaan musim bunga. Bila pagi, bunga-bunga pun tumbuh mekar. Bila pagi matahari mula naik, kita akan mula dapat melihat keindahan alam semesta. Kan? Sedangkan tadi gelap, kita tak dapat nampak. Tapi apabila pagi kita melihat indah, suasana pun segar, udara pagi itu sangat nyaman, badan kita pun masih lagi sihat, cergas, otak kita pun cerdas. Di situ kita bersemangat kan. Jadi ia mengisyaratkan kesempurnaan masa muda.
Tadi pagi ya, sebelum ke zuhur. Sebab bila dah sampai ke zuhur, dia dah mula panas. Tadi Ustazah dah letakkan gambaran mengenai peredaran matahari sepanjang 5 waktu solat di awal sesi kita tadi kan. Jadi kita tengok bila dah panas terik matahari itu, kemudian akan masuk waktu zuhur. Waktu zuhur itu ibarat berada di tengah-tengah musim panas. Tetapi ia juga adalah ibarat kesempurnaan masa muda. Masa tu orang muda, kita kuat, sihat, cergas, bertenaga. Zaman penciptaan manusia dalam umur dunia dan memperingatkan kepada tajalliyat penzahiran rahmat dan limpahan nikmat yang terdapat padanya. Jadi waktu zuhur ini adalah tadi kalau kita tengok, kalau kita kiaskan dengan Allah SWT, subuh ialah seperti hari pertama Allah ciptakan alam semesta, langit dan bumi. Zuhur adalah ibarat zaman penciptaan manusia. Sebab Allah ciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang dulu. Akhir sekali baru diciptakan manusia. Jadi penciptaan manusia itu ibarat seperti datangnya solat zuhur itu, maka di situlah juga barulah Allah ciptakan manusia dalam umur dunia ini. Dan daripada situ kita dapat lihat tajalliyat, iaitu penzahiran rahmat dan limpahan nikmat yang terdapat padanya. Allah SWT anugerahkan kepada manusia ini dengan segala nikmat, segala keseronokan, segala kesempurnaan, terutama di waktu musim ketika kita masih muda. Ibaratnya seperti itu. Kemudian bila kita tengok pula waktu asar, kalau kita kiaskan dengan musim tadi, kita dah sebutkan tadi, apabila kita kiaskan dengan musim, waktu asar ini seperti menyerupai musim luruh, musim gugur. Apabila bunga-bunga tadi yang sudah tumbuh mekar, cantik, kemudian masuk musim panas, kemudian masuk musim luruh, gugurlah bunga-bunga yang indah tadi. Begitu juga dengan daun-daun yang segar tadi. Jadi waktu asar bila kita kiaskan pula dengan diri kita, ibarat masa tua dan asrus sa'adah, iaitu kurun kebahagiaan Nabi akhir zaman Rasulullah SAW. Kita kiaskan dengan penciptaan alam ini dengan zaman akhir Rasulullah SAW. Yang pertama tadi, Allah ciptakan alam semesta dalam 6 hari, seolah-olah waktu subuh bermulanya proses itu. Kemudian waktu zuhur, manusia berada zaman muda, kesempurnaan tenaganya dan kekuatannya. Kemudian waktu asar ialah zaman tua. Tapi zaman tua ini adalah waktu yang bahagia kerana datangnya Rasulullah SAW yang mengingatkan kita kepada urusan ilahi dan pemberian nikmat Ar-Rahman yang terdapat padanya. Kemudian apabila kita tengok pada waktu maghrib pula, ia memahamkan tentang tajalliyat jalaliyah, iaitu penjelmaan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, serta menyedar dan membangkitkan manusia daripada lena kelalaian dengan mengingatkan hurufnya, iaitu hilangnya kebanyakan makhluk di penghujung musim luruh. Jadi kalau kita kiaskan tadi dengan penciptaan Allah, maka ini adalah zaman membangkitkan manusia daripada kelalaian. Kerana apa? Kerana apabila kita lihat maghrib tu maksud ni ghurub tu hilang. Hilang apa? Hilang matahari. Dan dengan hilangnya matahari itu kita kiaskan pula dengan kejadian perjalanan alam ini, kebanyakan makhluk di penghujung musim luruh akan musnah. Mereka akan hilang. Gugur habis bunga-bunga dan pokok-pokok yang indah berwarna-warni tadi itu. Akhirnya yang tinggal hanyalah batang-batang kering. Kan? Jadi ibaratnya penghujung musim luruh. Hilang semua pemandangan indah tadi. Serta apabila kita kiaskan pula dengan dunia ini seperti kematian insan dan kemusnahan dunia pada permulaan kiamat. Bukankah nanti apabila hari kiamat tiba, semuanya akan musnah, semuanya akan hancur, manusia yang masih hidup juga akan dimatikan, bumi ini akan jadi gempa, banjir yang besar, semua gunung berapi akan meletus. Ibaratnya seperti itulah apabila kita melihat, membayangkan, dikiaskan waktu maghrib dengan falsafah noktah keempat tadi. Kemudian waktu isyak pula. Apabila beralih pada waktu isyak, ia seakan-akan memberitahu tentang urusan-urusan agung Al-Qahar Zul Jalal, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Qahar yang Maha Perkasa, Zul Jalal yang memiliki segala kemuliaan. Jadi memberitahu tentang urusan-urusan agung dengan mengingatkan penyelubungan semua kesan alam siang dengan kafan hitam alam kegelapan, serta penyelibutan bumi yang telah mati dengan kafan putih musim sejuk, termasuk kematian jejak-jejak peninggalan insan yang telah mati
dan kemasukannya di bawah tirai kelupaan dan penutupan dunia yang menjadi medan ujian ini buat selamanya. Ini maksudnya perempuan, kalau kita tengok waktu Isyak kan, matahari itu memang totally dah tak nampak. Yang nampak hanyalah bulan. Jadi seolah-olah siang itu tadi yang terang benderang telah diselubungi dengan kain kafan hitam. Bukan kafan putih, kain kafan hitam. Sebab apa? Dia gelap. Dan dia seperti menyelimuti bumi yang telah mati. Sebab apabila malam, sudah mulai kurang segala pergerakan dan aktiviti. Jadi seolah-olah bumi ini dah mati. Haiwan-haiwan pun akan balik berehat, tidur. Kan? Begitu juga dengan manusia akan balik berehat. Malam itu dijadikan untuk kita berehat. Jadi begitulah juga manusia. Apabila kita kiaskan dengan manusia, waktu Isyak ni ibarat manusia yang mati. Dan kemudian apabila dia mati, dia akan masuk ke alam barzakh. Dan itu adalah penutup kepada kehidupan dunianya. Bukan ke manusia. Apabila kita mati, kita menutup mata kita, kita akan berpindah ke dalam satu alam yang gelap yang disebut sebagai alam barzakh. Ya, kita akan berhadapan dengan soalan-soalan para malaikat. Kita akan ditanam di bawah tanah dengan penuh kegelapan. Tidak ada lampu suluh di dalam alam kubur itu. Tidak, dalam kubur kita tidak ada lampu suluh. Manusia, anak kita yang sayang pada kita pun tak dapat nak bekalkan lampu torchlight dengan keranda kita di alam sana. Dia memang gelap, totally gelap. Tapi insya-Allah kita akan temui cahaya. Di manakah cahaya itu? Tahajud pada waktu tengah malam. Jadi tahajud, apabila kita selesai salat Isyak, kita tidur dan kita bangun tahajud. Sebenarnya waktu tahajud ini memberitahu dan menyedarkan betapa perlunya suatu cahaya dalam kemalaman kubur dan dalam kegelapan barzakh, serta menyatakan betapa layaknya Allah yang merupakan pemberi nikmat hakiki kepada kesyukuran dan pujian dengan mengingatkan nikmat-nikmatnya yang tidak berkesudahan itu dalam semua perubahan ini. Masya Allah. Bermakna solat kita 5 waktu dan juga tahajud kita itu sebenarnya seakan-akan tahajud itu adalah lampu yang menyinari kita dalam kegelapan kubur, dalam kegelapan alam barzakh. Dan di situlah kita lihat bahawa betapa hebatnya Allah ini yang maha memberi. Allah ingin memberikan kita peluang untuk mendatangkan cahaya di dalam alam kubur yang gelap itu. Maka berusahalah dengan melaksanakan solat tahajud. Dengan ini kita akan beroleh kesyukuran dan pujian dengan mengingatkan nikmat-nikmatnya yang tidak berkesudahan itu dalam semua perubahan ini. Akhirnya kita hadir dan kita temui semula subuh yang kedua. Tadi kita dah cerita daripada subuh yang pertama, sehinggalah kita tiba ke subuh yang kedua, ia mengingatkan subuh hari kebangkitan. Maknanya alam sudah musnah, binasa, hancur hari kiamat, semua manusia mati, Allah akan bangkitkan kita semula. Itulah dia ibaratnya subuh yang kedua. Ya, sekiranya subuh malam ini dan musim bunga bagi musim sejuk ini adalah sangat makul, perlu dan pasti, maka subuh mahsyar dan musim bunga barzakh juga adalah pasti sepertinya. Kalau kita tengok perjalanan solat 5 waktu ini dari hari ke hari, pasti akan berulang sama. Betul kan? Tidak pernah berubah sama sekali. Tidak pernah tiba-tiba subuh diumumkan terbalik pula dengan asar. Kerana sebab-sebab tertentu, tidak pernah sama sekali. Jadi kita pasti bahawa begitulah kitarannya setiap hari. Dari subuh hinggalah ke subuh. Maka apabila kita boleh pasti dengan perjalanan matahari ini dan peredaran waktu solat ini benar-benar berlaku sangat makul, maknanya sangat logik, sangat rasional, perlu dan pasti, maka subuh mahsyar, hari kebangkitan di mahsyar kelak dan juga musim bunga di alam barzakh juga adalah pasti sebenarnya. Kerana sudah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian telah dikhabarkan yang nyata dan tidak nyata. Sekiranya yang nyata ini kita dapat lihat, maka sudah pastilah yang tidak nyata itu juga benar-benar berlaku walaupun mata ini tidak dapat melihat. Ini bermakna bahawa setiap 5 waktu ini, sebagaimana ia berada pada permulaan suatu perubahan yang penting dan mengingatkan perubahan-perubahan yang besar dengan isyarat tasarruf harian. Tasarruf ini maksudnya
perbuatan-perbuatan harian yang agung bagi kudrat sarmadaniyah, iaitu perbuatan harian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menggantikan malam dan siang, menggerakkan bulan dan bintang, matahari dan segala cakrawala ini. Ia turut mengingatkan mukjizat kudrat dan hadiah-hadiah rahmatnya pada setiap tahun, kurun dan alaf. Maksudnya ialah solat fardu yang merupakan tugas fitrah sebenar, asas ubudiyah, dan hutang yang pasti itu adalah sangat sesuai dan munasabah pada waktu-waktu tersebut. Baik, puan-puan, saya akan bawakan lagi satu slide yang lebih menjelaskan lagi peredaran 6 waktu tadi. 5 waktu solat dan juga solat tahajud. Jadi apabila kita lihat gambarannya seperti ini tadi, apabila solat fajar, ya, ibaratnya nanti permulaan pada musim bunga. Apabila matahari naik, kita mula dapat melihat bunga. Itulah dia kemuncak musim bunga. Apabila kita kiaskan dengan manusia, kita di alam rahim ibu, kita tahu adanya bayi di rahim itu tetapi kita belum dapat melihat bayi itu sehinggalah kelak dia lahir nanti. Kan daripada subuh nak ke zuhur tu panjang kan perjalanannya kan. Jadi subuh di alam rahim, pagi tu nanti dia lahir di muka bumi. Maka dia mula melihat, dia mula membuka matanya, dia melihat cahaya. Di situlah waktu-waktu yang indah, dan apabila kita kiaskan dengan Allah SWT, maka itu adalah hari pertama penciptaan seluruh cakrawala ini. Baik, sempurna perjalanan pagi kan, cipta Allah cipta tu, Allah cipta ni, Allah cipta yang lain-lain, dan sehinggalah Allah kembali istiwa ke arasnya. Kemudian apabila kita tiba waktu zuhur, seperti yang kita sebutkan tadi, musim bunga dah lalu, pagi tadi dah berbunga dan musim bunga, masuklah musim panas. Kemuncak musim panasnya adalah waktu solat zuhur. Dan inilah juga kemuncak kehidupan manusia sebagai seorang pemuda. Pada waktu itulah dia mula menjadi gagah perkasa, tidak lagi bergantung kepada ibunya seperti bayi dan anak kecil. Kemudian kalau kita kiaskan dengan penciptaan alam ini, maka waktu solat zuhur ini ibaratnya waktu Allah menciptakan manusia sebagai salah seorang makhluk yang wujud dan bahkan telah dilantik menjadi khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kisah penciptaan Adam di dalam Al-Quran itu digambarkan dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan telah Allah berkata kepada para malaikat bahawa sesungguhnya aku akan jadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Kemudian ada yang bertanya kan? Mereka bertanya, mereka bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Adakah engkau akan menjadikan makhluk yang kelak akan merosakkan muka bumi ini dan menumpahkan darah, sedangkan kami para malaikat maksudnya sentiasa bertasbih dan mensucikan engkau Subhanahu Wa Taala. Nampak bermakna ciptaan manusia itu setelah adanya makhluk-makhluk yang lain kan. Kemudian apabila kita tengok pula waktu asar, bila kita kiaskan dengan musim tadi, maka itu adalah musim gugur, musim runtuh, musim apa ya? Musim autumn kan, apabila berakhirnya keindahan musim bunga dan musim panas tadi, dan akhirnya tibalah musim autumn, gugurlah semuanya. Dan kalau kita kiaskan dengan perkembangan perjalanan hidup manusia, tibalah manusia di usianya yang tua. Tetapi apabila kita kiaskan pula dengan perjalanan dunia ini, maka sebenarnya ini adalah tempoh kebahagiaan di mana Allah utuskan Rasulullah SAW sebagai Nabi yang terakhir, yang membawa kebenaran, yang membawa rahmat Allah, yang membawa kebahagiaan. Kemudian kita teruskan pula dengan waktu isyak. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, waktu isyak adalah bermulanya kegelapan. Maghrib ya, evening prayer, maghrib. Waktu maghrib bermulanya kegelapan, matahari mula terbenam. Maka di sini seolah-olah dah hadirnya malam itu seperti tirai yang menutupi cahaya terang matahari tadi lalu menjadi gelap. Jadi di sini ia seperti mana kalau kita lihat di musim salji itu adanya kain putih yang menyeliputi. Tadi dah gugur. Kan musim gugur, dah habis semua daun-daun bunga-bunga tu, maka datanglah musim sejuk, lalu pohon-pohon tadi diseliputi oleh salji. Salji ni warnanya putih, ibarat kain kapan. Kain kapan kita kan, bila dibungkuskan kita ini masuk ke alam kubur, kain kapan tu warnanya apa? Putih. Tapi masuk ke alam kubur yang warnanya apa? Gelap, hitam. Jadi
Jadi demikianlah manusia apabila dia mati, meninggalkan dunia ini, dia beralih ke alam yang gelap iaitu alam barzakh. Dan ini adalah kalau kita kiaskan dengan perjalanan dunia ini, maka kita akan dapati bahawa itulah hari kiamat. Closing down of this world of examination once and for all. Jadi hari kiamat itu, the doomsday itu adalah penutup kepada dunia yang penuh ujian ini untuk selama-lamanya. Kiamat tu sekali sahaja. Ya, tiada duanya. Baik. Seterusnya apabila tibanya malam hari, night time, in its explanation of winter and the grave. Jadi tadi bila kita faham yang kita sudah beralih, kalau kita tengok pada kehidupannya dah masuk ke alam kubur, pada suasananya maka dia telah menjadi suasana winter kan, musim sejuk. Maka di sini di alam kubur yang gelap ini kita memerlukan cahaya. Dan kita memerlukan cahaya. Jika tiada cahaya itu akan gelaplah alam kubur kita. Dari mana datangnya cahaya? Dengan tahajud kita tadi. Dan jadi dengan tahajud tu insya-Allah pelaksanaan salat sunat tahajud ibaratnya mendatangkan nur ke dalam alam kegelapan di dalam kubur kita. Maka pada subuh yang kedua, kan? Tadi ada subuh yang pertama, ada subuh yang kedua adalah suatu yang memperingatkan kita tentang hari kebangkitan. Jadi lepas kita masuk ke alam kubur, bagi mereka yang melaksanakan tahajudnya bangun malam seperti memberikan cahaya ke dalam alam barzakhnya kelak, seolah-olah demikian. Sesungguhnya orang yang menjaga solatnya akan bercahaya alam kuburnya. Apatah lagi jika solatnya itu ditambah lagi dengan solat tahajud sehingga tiba pada subuh yang berikutnya ia mengingatkan kita tentang hari kebangkitan. Bukankah selepas hari kiamat semua manusia akan bangkit semula? Jadi demikianlah perjalanan hidup ini, perjalanan dunia ini yang dapat kita fahami dan dapat kita kiaskan daripada falsafah salat 5 waktu berdasarkan Risalah An-Nur oleh Imam Badi'ul Zaman Said Nursi. Jadi Alhamdulillah genaplah 50 minit yang seperti Ustazah janjikan dan yang berbaki ini boleh kita buka untuk sesi soal jawab sekiranya ada. Jadi untuk tujuan soal jawab ni Ustazah tutup dulu rakamannya supaya soalannya tidak terdengarlah oleh yang lain dan insya-Allah syukran ala husni istimaikum. Terima kasih kerana mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Saya ending dulu rakaman.